mungkin berkat doa orang yang datang jumpa kita ni tuan-tuan. Berkat orang doa tu yang Allah makbulkan doa dia, kita pun bahagia sampai sekarang. Tak adalah bercerai, anak pun baik, sihat walafiat, rezeki mencukupi, alhamdulillah. So disunatkan apabila kita bertemu orang yang baru kahwin, kita doakan dia barakallahu lakuma. Ya, baik, aulim walau bisyatin. Nabi kata buatlah kenduri walaupun dengan seekor kambing. Maksudnya disunatkan buat kenduri. Tak banyak, sikit pun jadilah. Tak dapat seekor unta, dapat seekor kambing pun dapat makan tak sampai 100 orang pun jadilah. Nampak tu? Ya. Baik, Imam Tirmizi kata hadis hasanun sahih, iaitu hadis yang sahih, hadis yang sangat sahih, bukan hadis yang kata orang lemah dan sebagainya. Yang mana kita dapat pengajaran daripada hadis ini tentang wajibnya mahar. Mahar ni adalah wajib bagi pernikahan. Ya, walaupun dia tidak masuk dalam rukun, ya, tapi lelaki itu terikat untuk bayar mahar kepada wanita itu, walaupun hutang sekalipun. Ya, kalau dia dah meninggal dunia tak sempat bayar mahar pada isterinya, maka si waris wajib bayar. Macam tu. Dan mahar ini mestilah benda yang bermanfaat, mesti benda yang berharga. Siapa yang boleh meletakkan harga? Perempuannya letakkan harga. Itu yang paling afdal. Cuma dekat Selangor ni kerajaan tentu kan, yang kalau ikut harga perempuan yang tetapkan negeri Kelantan. Kelantan mahar dia tak ada macam kita. Selangor pun RM90 RM90 RM95 saya lupa dah. Saya kahwin 16 tahun yang lalu, pun tak ingat apa, masih kekal. Yang paling murah JDT Johor RM22.5. Ya. Jadi kalau Kelantan dia tak ada ketetapan, kerajaan tetap, perempuan tetap. Biasa kalau kata hantaran berapa? RM5,000, itulah mahar. So bila mahar, mak bapak tak boleh kacau. Cuma kita kat sini mahar kerajaan tentu kan. Yang hantaran bagi abah sikit. Ya, itu sikit. Ni dia bagi beberapa sikit, habis kenduri 1 sen pun nak tak dapat. Wallahu alam, yalah. Kadang-kadang macam itulah kan. Jadi di sini mesti benda yang berharga. Tak boleh kata orang sebab kat sini terkawal, tak ada masalah. Ya. Tapi dekat Indonesia ada ditegur oleh Nahdlatul Ulama. Kononnya dia nak Islamik. Nak Islamik, dia kata dia mampu. Dia mampu macam mana? Dia kata mahar aku adalah membacakan ayat suci Al-Quran. Ya. Dia nikah, lepas nikah dia buka Al-Quran, dia baca surah Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, inilah maharku kepadamu. Nampak macam Islamik, tapi bukan Islamik tuan-tuan. Yang Islamik disebutkan dalam Islam, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi, benda yang berharga. Ada seorang lelaki tu dia nak berkahwin, dia kata, wahai Rasulullah, kahwini aku dengan wanita ini. Nabi kata, kau ada harta? Tak ada. Kau ada cincin emas tak? Cincin apa-apa, perak ke apa? Tak ada. Cincin besi ada tak? Cincin besi paling murah tu pun tak ada juga. Apa kau ada? Aku boleh ajar dia, boleh mengajar dia baca Al-Quran. Maksud dia, dah kalau dah tak ada benda material untuk dijadikan mahar, barulah kata orang perkhidmatan. Contoh, ajar dia sampai dia pandai baca Al-Quran. Wanita tu tak reti pandai membaca, tak reti baca Al-Quran, tak reti baca apa. Dia kata, mahar aku, bila aku kahwin, aku akan bayar mahar dengan mengajar kau membaca sampai pandai. Nampak tu? Itu ya betul. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, kalau tak ada material, tak ada emas, tak ada duit, tak ada barang-barangan lah kata orang tu, ya, jadi digantikan dengan kemahiran. Contohnya, aku tak ada duit nak kahwin dengan kau, tapi aku janji bila aku dah kahwin dengan kau, maharnya aku akan ajar kau masak sampai pandai. Aku ni chef antarabangsa tau. Perempuan kata, chef tapi tak ada duit nak bayar mahar. Apa benda lah, nampak sangat kedekut. Tak payah jadi lelaki lah macam ni. Contohnya macam tu. Ataupun lelaki tu pandai menjahit, okey, maharnya aku bagi engkau, iaitu aku akan ajar kau menjahit sampai pandai. Itu boleh ya. Tapi kalau saja buka Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dah dengar dah? Dengar. Itulah mahar aku pada engkau. Bukan. Ya.
Ada kat Indonesia, video pernah saya tengok tu. Ini bukan. Mahar mesti benda yang berharga. Maksudnya komitmen dan tanggungjawab lelaki pada perempuan. Bukan jual, tapi kesungguhan yang ditunjukkan. Maksudnya kalau ada duit, lagi bagus. Lagi banyak, lagi bagus. Tapi ikut kemampuan. Ala kulli hal, kembali kepada kemampuan. Bukan kita ambil kesempatan nak jual anak dan sebagainya. Ya tak? Ni patutnya ikut adat 5,000, 6,000, kita pun letak 15,000. Lelaki tu kalau pangkat besar, businessman, okey juga, tak apalah juga. Ini musim PKP, 15,000. Member baru kena buang kerja, ataupun kena potong gaji dan sebagainya, susah juga. Ataupun kerja biasa, makan gaji kerajaan, ya. Tapi kalau dia kerja jusa C ke jusa B ke jusa A, okeylah, gaji 15,000, 16,000, okeylah kot. Ya tak? 2-3 bulan gaji sempatlah simpan. Betul tak? Ya, jadi ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dia mesti benda yang berharga. Walaupun sedikit. Handset pun tak apa. Ya. Sebentuk emas pun tak apa. Yang penting benda yang berharga, bukan sekadar baca Al-Quran sahaja. Dan para ulama mengatakan di sini disunatkan membuat kenduri. Buat kenduri walaupun sedikit, walaupun 5 orang, walaupun 10 orang. Nampak? Ikut uruf lah, ikut kemampuan. Nabi kata walau bisyah. Bisyah ni ikut masyarakat Arab, ya, seekor kambing. Seekor kambing ni untuk kapasiti yang sedikit, ikut semampunya. Kalau tak mampu banyak-banyak, sedikit. Kalau mampu banyak, okey. Bagi mereka yang betul-betul kemampuan, tak perlu sampai nak berpinjam-pinjam dengan ahlung. Ada, memang ada tuan-tuan. Ya, dia yang biasa pinjam ahlung ni lelaki lah kesnya. Yang hutang kad kredit, ada yang hutang kad kredit sampai 2-3 kad kredit, sampai diisytiharkan muflis. Muda-muda dah. Pasal apa? Bebanan. Kadang-kadang selera belah perempuan tu nak macam ni, ataupun bukan perempuan, dia sendiri yang nampak gah. Oh, ini kita ni raja sehari, ini seumur hidup, apa salahnya kita buat grand-grand. Oh, ini kesilapan. Dan mana kalau kita lihat seekor kambing tu berapa orang dia dapat makan? Kalau ikut saiz Arab, betul tak? Arab ni seekor kambing, seekor ayam dia seorang yang makan. Kita seekor kambing tu 4-5 orang boleh makan. Betul tak? Ini nak tunjukkan. Seperti jugalah kata almarhum Datuk Ismail Kamus. Kalau tak mampu nak buat nasi minyak, jamu orang yang datang ke duri kahwin, karipap. Itu pun buat announcement, tuan-tuan, ya, karipap 1,5 ya. Macam tu. Kalau macam tu mampu, okey. Betul tak? Jadi ada. Dan apakah hikmah kenduri ini? Supaya dapat isytiharkan perkahwinan. Supaya apa? Tahu, okey, dia dah kahwin, dah berkahwin, nampak dekat melawati mall, pegang tangan, okey, tak apa, suami isteri, no problem. Cuba kalau tidak diisytiharkan, tiba-tiba nampak, wish, haji ni pegang tangan anak dara. Wish, apa benda ni? Ya Allah, Bilal pegang ni. Bukan Bilal sini lah, Bilal kat sana tu. Dia kata rupanya dia nikah seorang anak dara. Sebab apa? Tak isytihar, timbul fitnah, masuk WhatsApp dan sebagainya, ya. Jadi ini kan menimbulkan fitnah dan sebagainya. Maka dia dapat mengurangkan fitnah dan dapat dimaklumkan. Dan kedua, disebabkan untuk berkongsi kegembiraan itu sendiri. Kegembiraan, kesyukuran yang kita bagi orang makan. Bagi orang makan dan kita jamu, dan kita nak menzahirkan bahawa kita berasa gembira dan kita rasa senang hati, dan kita mengharapkan orang lain merasai kegembiraan kita, ya. Baik, ulama kata apakah hukum melaksanakan kenduri? Kata Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali dalam kitab Al-Mughni, sepakat para ulama kenduri ni tak wajib. Kenduri hukumnya sunat, ya. Cuma kalau tak buat kenduri, ulama kata wajib diisytiharkan. Sekurang-kurangnya berapa? 7-8 orang. Okey, saya dah kahwin. Maksudnya boleh disebarkan, diketahui kedudukan ia berdua sebagai suami isteri, supaya tidak timbul fitnah di masa akan